Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dan hari ini bersama lagi dalam live Pak Riz. Okey, kepada sahabat-sahabat semua yang dah bersama dengan live Pak Riz pada pagi ini. Okey, terima kasih banyak. Okey, jangan lupa untuk sharekan live ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, kepada grup-grup Facebook kita yang lain, supaya ramai yang mendapat info berkaitan dengan live pada pagi ini. Okey, jadi kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak yang dah bersama dengan kita. Okey, terima kasih kepada Ika Irsyad kerana telah menghantar 45 bintang. Terima kasih banyak kepada Ika Irsyad. Okey, kepada sahabat-sahabat yang lain yang sentiasa menyokong Pak Riz. Okey, jika anda nak live ini diteruskan, jika anda nak live ini dapat diteruskan dengan keadaan yang lebih baik, jadi anda boleh support live Pak Riz dengan menghantarkan bintang. Okey, di ruangan bawah tu, di sebelah ruangan anda nak tulis komen tu ada gambar bintang kat bawah tu, jadi anda boleh tekan gambar bintang tersebut, kemudian ikut sahaja langkah-langkah bagaimana untuk menghantar bintang tu. Okey, jadi insya-Allah setiap apa yang anda lakukan untuk FB Live Pak Riz, mudah-mudahan ianya sebahagian untuk dana madrasah juga insya-Allah. Terima kasih banyak kepada yang dah bersama dengan kita. Okey, Syaf, salam semua, alhamdulillah cerian semangat hari ni ya. Alhamdulillah, insya-Allah. Kepada Syaf, kepada Hudasyar, assalamualaikum Pak Riz, tim dan sahabat-sahabat sekalian. Saya bersiaran daripada Singapura. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Hudasyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada Puan Lin Lin, terima kasih banyak kerana bersama dengan live Pak Riz pada hari ini. Insya-Allah hari ini Pak Riz akan kongsikan ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu berkaitan dengan kehidupan, ilmu-ilmu berkaitan dengan kekeluargaan. Jadi terima kasih banyak kepada Azimah Ishak, assalamualaikum, dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Puan Azimah Ishak bersama dengan live Pak Riz pada pagi ini. Kita ada Nelita Mashita Radix, assalamualaikum Pak Riz dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramia Aziz Mama Mia, assalamualaikum Pak Riz dan tim, semoga diberkati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puan Ramia Aziz Mama Mia atas doa yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberkati Allah, insya-Allah. Fatimah Ahmad, assalamualaikum Pak Riz dan tim, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin 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 ya Allah ya Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Fatimah Ahmad, terima kasih banyak atas doanya. Semoga Puan juga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Assalamualaikum Pak Riz dan tim, daripada Daniel Haziq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Asliza, terima kasih banyak kerana menghantarkan bintang untuk page Pak Riz. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, kepada sahabat-sahabat yang lain yang dah bersama dengan live Pak Riz pada pagi ini. Okey, ada tak antara anda yang belum lagi menyertai, yang tak pernah langsung menyertai kelas online Ar-Rayyan ataupun kelas online As-Sakinah? Okey, jadi kepada sahabat-sahabat semua yang nak menyertai, yang nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan kelas online bersama dengan Pak Riz, jadi boleh berhubung dengan tim Pak Riz, insya-Allah. Daripada pihak tim Pak Riz akan tinggalkan link WhatsApp di ruangan komen. Jadi anda boleh tekan sahaja link WhatsApp tersebut, kemudian anda boleh WhatsApp dengan tim Pak Riz, insya-Allah. Okey, kepada sahabat-sahabat semua, okey, sementara kita nak bersama dengan Pak Riz, jadi suka untuk saya bagi pada pihak tim Pak Riz untuk mengingatkan anda, untuk kita sama-sama mengingatkan, okey, amalan bersedekah. Jadi kepada anda yang berhasrat untuk menyumbang, untuk bersedekah kepada Madrasah Pak Riz, okey, nombor akaun madrasah telah kita lalukan di paparan live anda. Bank Islam Akademi Rabiatul Adawiyah. Okey, jadi insya-Allah kepada anda yang nak melakukan sumbangan untuk Madrasah Pak Riz, jadi bolehlah berbuat demikian. Nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan info-info Madrasah Pak Riz, jadi boleh berhubung juga dengan tim Pak Riz, insya-Allah kita akan berikan maklumat-maklumat kepada anda, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Ruby Ali bersama dengan live Pak Riz pada hari ini. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safura Sofia, assalamualaikum semua. Semoga kita semua dalam rahmat Allah. Amin amin ya Allah ya Mujib. Terima kasih banyak kepada Puan Safura Sofia atas doa yang diberikan. Sadiah, assalamualaikum Pak Riz dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab bagi pada pihak Pak Riz. Merah Mawar, salam Pak Riz dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daniel Haziq, tak reti nak main bintang lah. Allah Akbar. Okey, kepada yang masih tertanya-tanya lagi apa dia logo bintang kat bawah tu. Okey, bintang dekat bawah tu adalah satu cara nak menunjukkan anda support live Pak Riz. Jadi setiap bintang yang anda berikan tu, kita akan dapat sedikit pendapatan. Jadi daripada situ jugalah kita boleh teruskan live ini. Daripada pendapatan itu jugalah kita boleh support dana-dana madrasah mana yang boleh kita bantu, insya-Allah. Okey, jadi kepada anda yang nak sama-sama membantu Madrasah Pak Riz, yang sama-sama nak support live Pak Riz,
Okey, nak tekan bintang tu anda tekan saja bintang tu, nanti dia akan terangkan kepada anda macam mana untuk anda dapatkan bintang dan macam mana untuk anda hantarkan bintang tu kepada Pak Aris, insya-Allah. Bukan untuk Pak Aris, untuk Madrasah Pak Aris, insya-Allah. Nisa Sanisa, Assalamualaikum, saya dari Puchong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Nisa Sanisa daripada Puchong. Okey, kepada anda yang sedang menonton live Pak Aris pada hari ini, mungkin boleh respon sikit di ruangan komen bagaimana audio dan juga visual di tempat anda. Adakah okey ataupun KO? Jadi boleh respon sikit di ruangan komen. InsyaAllah kita nak tengok feedback. Okey, kepada Rosli Mahmud, Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah. Okey, Asmina, Assalamualaikum Pak Aris. Dan untuk semua, semoga Allah kurniakan rahmat dan hidayah buat kita semua. Banyakkanlah solat dan zikir. Amin amin ya mujib. Amin amin ya mujib ya Allah. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Asmina As. Terima kasih banyak atas doanya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dan juga Asmina As sentiasa diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Lin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Rahayus Nita Muhammad Lasim. Ini salah seorang daripada keluarga kelas online bersama dengan Pak Aris, kelas online Arayan, kelas online Arayan, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak kepada Rahayus Nita kerana bersama dengan live Pak Aris pada hari ini, insya-Allah. Bagi love lah. Allahu Akbar. Bagi love boleh, tapi sebaik-baiknya bagi bintang lah, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum, saya dari Terengganu, sini hujan lebat. Aminah Ahmad Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mudah-mudahan yang terbaik lah, dan mudah-mudahan hujan rahmat. Jadi insya-Allah ada sesuatu yang Allah nak kurniakan di bumi Terengganu, insya-Allah. Nisa Sanisa, macam mana bintang? Okey, kepada Puan Nisa Sanisa yang bertanya, okey, bintang tu anda tekan saja logo bintang kat bawah tu. Okey, ketika anda menonton live Pak Aris, anda ada nampak logo bintang kat bawah tu. Sebelah tanda like tu ada gambar macam love warna hijau. Yang itu untuk supporters. Okey, yang ini untuk supporters. Untuk supporters pula, jika anda support live Pak Aris, ada sedikit bayaran yang kita kenakan. Tanda anda support live Pak Aris, tanda anda support page Pak Aris. Kemudian ada Pak Aris, insya-Allah Pak Aris akan Pak Aris sedang rangka program-program istimewa untuk supporter Pak Aris. Jadi kepada anda yang nak tahu lebih lanjut apa itu bintang, apa itu supporters, anda tekan saja logo dekat bawah tu. Nanti dia akan terangkan supporters tu macam mana, bintang tu macam mana nak bagi, macam mana nak dapat. Dia akan terangkan kat situ. InsyaAllah anda boleh gunakan sistem online banking kat situ. Anda boleh juga gunakan sistem Play Store, yang mana anda kena beli kat 7-Eleven, InsyaAllah. Okey, Khatijah Ahmad Acikati, Assalamualaikum Pak Aris dan tim, sahabat syurga saya. Alhamdulillah dapat jumpa pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Puan Khatijah Ahmad kerana bersama dengan live Pak Aris pada pagi ni, insya-Allah. Jom, jangan lupa untuk kongsikan live ini, untuk sebar-sebarkan live ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, kepada grup-grup Facebook kita yang lain. Sementara kita nak bersama dengan Pak Aris, jom kita naikkan lagi viewer pada pagi ini, insya-Allah. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Pak Aris untuk dengarkan perkongsian ilmu bicara kata daripada Pak Aris hari ini, insya-Allah. Rahani Mohtar, Assalamualaikum Pak Aris dan tim, semoga kita semua diridai Allah. Amin amin ya Allah ya mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Rahani Mohtar. Salma Azhari, salam Pak Aris dan tim dan share. Alhamdulillah, terbaik kepada Puan Salmah. Menjawab salam daripada Puan Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana kongsikan live Pak Aris pada pagi ini. Khairuddin Yusof, hantarkan 50 bintang. Terima kasih banyak untuk 50 bintang yang anda kirimkan, Cik Khairuddin Yusof. Mudah-mudahan semoga anda menjadi insan yang terbaik, diberkati, dirahmati Allah. Amin amin ya mujib. Okey, Siti Salmia, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi pada pihak tim Pak Aris, saya jawab salam anda. Okey, Fatimah Ahmad hantar 45 bintang. Terima kasih banyak kepada Puan Fatimah Ahmad atas bintang yang diberikan. Mudah-mudahan mereka-mereka yang menghantarkan bintang ke dalam live Pak Aris ini diberkati, dirahmati Allah, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dikurniakan anak-anak yang soleh dan soleha, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak kepada John Mo menghantar 45 bintang. Terima kasih banyak atas bintang yang anda kirimkan. Makauzin. Okey, minta maaf lah kalau saya salah sebut nama Facebook anda. Mkauzin nampaknya kat situ. Dia ada hashtag terus yang bermanfaat. Amin amin, insya-Allah. Doakan kami daripada Pak Aris, doakan pihak Pak Aris dan juga tim Pak Aris dapat meneruskan usaha dakwah ini dalam bentuk live ini, insya-Allah. Okey, kepada Saadia. Okey.
Terima kasih banyak Puan Saadiah kerana memberi respon di ruangan komen. Rahani Mohtar, Parit Bunta, line clear. Alhamdulillah terbaik Puan Rahani. Mudah-mudahan InsyaAllah mudah-mudahan live ini clear sampai ke penghujungnya. Adam Amin, Assalamualaikum Pak Janti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Puan Afni Anggun, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aris dan tim semua follower. Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik, terbaik. Jadi insyaAllah sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Pak Aris. Ramiah Aziz Mamamia, kat mana duduknya bintang tu? Okey, kalau Puan nak tekan komen kat bawah tu, ada gambar bintang kat situ. Jadi Puan boleh tekan gambar bintang tu. Nanti dia akan bagi tahu macam mana untuk anda kirimkan bintang, bagi sebagai satu tanda anda support live Pak Aris. Jadi insyaAllah kita akan bersama dengan Pak Aris sebentar saja lagi. Diharapkan anda telah pun bersedia. Terima kasih banyak Nurdini Azrai atas bintang yang diberikan, 45 bintang. Terima kasih banyak. Shikizi Apis hantar 45 bintang. Terima kasih banyak Shikizi. Terima kasih banyak atas support anda. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, ibu-ibu, ayah-ayah? Mudah-mudahan anda semua, kita semua dalam keadaan terbaik insya-Allah. Sekali lagi kita mula dalam keadaan yang lewat pukul 12 dah. Ramai orang mungkin sedang sibuk-sibuk ni nak keluar pejabat, nak makan tengahi dan sebagainya. Kita curi lah sikit masa. Dapat curi sikit masa pun alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Jangan benarkan hidup kita terbazir begitu saja. Hidup ni mahal tuan-tuan. Hidup ni sangat-sangat mahal. Tuan-tuan tahu tak? Kalau manusia tu tahu betapa seksanya, betapa dahsyatnya pada mahsyar, takkan ada manusia yang membazir masa, yang membiarkan perjalanan hidupnya sia-sia. Ingat tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, kalau kita tahulah, kalau Allah tunjukkan sekejap kat kita lah betapa dahsyatnya keadaan manusia pada waktu itu, waktu padang mahsyar, tuan-tuan, kita tak akan sia-siakan perjalanan hidup kita yang tak berapa lama ni. Tahu tak sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka tak akan benarkan diri mereka enjoy, happy macam kita. Dan kita solat subuh tadi pun tak jemaah, tak sempat pergi masjid, masih happy kat pejabat, masih gurau-gurau senda lagi. Subhanallah, kita ni masih tak sempat buka Quran, tapi masih ada masa Allah bagi, tapi kita salah guna masa, kita manfaatkan untuk benda lain. Ya Allah, nampak tak? Kalau kita tahulah betapa dahsyatnya keadaan kehidupan manusia di padang mahsyar, wallahi kita akan habiskan sebanyak mungkin masa untuk akhirat kita. Kita tak akan habiskan masa kita untuk cerita hal orang, untuk bazirkan masa kita untuk aibkan orang, untuk nak fitnah orang, nak kenakan orang, nak buat maksiat tuan-tuan. Allah, kalau kita tahulah betapa dahsyatnya kehidupan di sana nanti, subhanallah, kita tak akan bazir masa kita tuan-tuan, melainkan untuk Allah. Subhanallah. Apa Allah bagi tahu pada kita? Yang kita buat ni semua bukan untuk dia. Yang kita buat ni untuk kita tuan-tuan. Untuk kita. Tuan-tuan, Abu Zar, sahabat Nabi, yang mempunyai makam yang sangat berbeza. Antara sahabat-sahabat dia pun di kedudukan tertinggi. Dia mempunyai kedudukan ibadah yang sangat dahsyat. Dia ni, kalau nak beri yang terbaik. Dia kalau ada apa pun nak bagi yang terbaik. Dirinya penuh dengan ibadah. Dah ibadah pun risau tentang akhirat. Risau tentang perjalanan pada mahsyar ni. Itu Abu Zar. Tengok bagaimana Abu Zar mengakhirkan perjalanan hidupnya di tengah padang pasir. Tapi nak cerita ni, kata-kata Abu Zar yang tuan-tuan ambil, saya ambil, kita pegang ni tuan-tuan. Apa dia? Kan? Benar satu ketika ada seorang rela hati nak jadi khadam kepada Abu Zar. Orang sekarang kalau duduk sekolah madrasah ni, anak ni kalau nak emat, mak apak bukan main bising. Dia datang sini nak mengaji Quran ni. Dia ingat kalau dengan mengaji je manusia tu jadi orang hebat. Dia kena belajar banyak benda juga. Quran yang dia hafal tadi tu, kan, tidak akan menjadikan dia orang yang ada jati diri, orang yang ada kualiti, kalau dia tak belajar benda-benda lain.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Seorang lelaki ni kan, dia offer diri dia pada Abu Zar, wahai Abu Zar, aku nak jadi khadam kau. Abu Zar kata boleh, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Kalau seandainya utusan Nabi datang kan, minta sesuatu tentang harta aku, kau bagi yang terbaik. Kita ni, tuan-tuan, termasuk diri saya, kita dengan Allah banyak berkira, tuan-tuan. Banyak berkira. Sedekah, kita sedekah. Tapi kita tengok not mana yang kita nak sedekah ni. Nampak tak? Orang datang minta sedekah kat kita pun, kita dah bercakap ni betul ke tak betul ni. Ni okey tak okey ni. Nampak tak? Kita sangat berkira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Budak-budak jual buah potong-potong tu kadang kan. Saya pernah makan satu kedai. Tiba-tiba ada budak bawa buah-buah yang dah potong-potong. Dia cakap, bang, buah bang. Saya tengok dia. Kalaupun sedikit sekalipun, kalaupun orang jahat gunakan dia sekalipun, tapi tak salah kita ajak dia minum kan. Kalau tak nak belikan buah dia, dek minum sekejap, minum. Tak apa minum, abang beli. Kau minum dulu. Abang beli buah kau tu. Berapa kau ada? 5, 6, 10. Abang beli semua. Tapi syarat ni kau kena minum dulu. Nampak tak? Contoh. Sebab kita, kalau kita faham betapa dahsyatnya kehidupan kat sana nanti, kita tak akan bazirkan peluang untuk beribadah. Kita tak akan bazirkan peluang untuk melakukan perkara yang baik. Tak bertangguh, tuan-tuan. Tidak akan bertangguh. Satu hari, utusan Nabi datang, nak kutip zakat. Maka kadam yang uruskan harta Abu Zar ni, kan, dia tengok ada seekor unta yang terbaik. Tapi dia kata unta ni Abu Zar nak pakai. Dia unta terbaik. Dia bagi unta yang baik juga, hebat juga, berkualiti. Tapi tak sebaik, tak sekualiti, tak special, istimewa, awesome berbanding unta yang ada. Yang terbaik ni. Dia bagilah unta yang dikira terbaik jugalah dia bagi. Bila Abu Zar dapat tahu, Abu Zar sangat marah, sangat marah. Menangis Abu Zar. Kita ni menangis kalau isi kita tersedekah benda yang kita sayang. Menangis kita. Awak buat apa? Kan kasut tu kasut saya. Ya Allah, awak gila apa? Dah digilakan bini dia. Kan? Awak gila ke? Sedekahkan kasut saya yang saya baru beli semalam. Awak bagi sedekah ke orang apa hal? Awak gila apa? Tak pakai otak. Engkau ingat aku beli pakai apa? Rumput, daun kering. Aku kerja mati-mati kau bagi sedekah kat orang. Bergaduh-gaduh suami isteri. Sebab si isteri tak perasan, tersedekahkan barang-barang yang tak pakai. Dia ingat kasut ni dia tak perasan. Suami ni beli baju, beli barang, tak cakap bini. Bukan tak perlu cakap, tapi at least sharing lah. Kan? Tak cakap, isteri pun tak perasan dalam dia tengok banyak kasut dalam kotak. Yang isteri, suami ni jenis suka beli kasut. Selalunya perempuan suka beli kasut. Ada juga jenis jantan kelepit ni suka beli kasut. Kan? Sikit-sikit beli kasut. Sikit-sikit beli kasut. Kan? Dia ingat boleh makan buat sop kasut apa. Kan? Dalam keadaan orang susah masih boleh beli kasut lagi. Aduh. Kasut yang baik tu dibeli lagi. Isteri terbagi. Mengamuk-ngamuk dia. Abu Zar ni tuan-tuan. Menangis dia. Sebab tak diberi unta yang dia paling sayang. Yang terbaik. Dia tanya, kenapa kau tak bagi unta yang aku paling sayang ni? Kenapa kau bagi unta yang ni? Dia kata, Abu Zar, unta ni mungkin kau tengah pakai. Kan aku dah bagi tahu kau tak amanah. Aku bagi tahu aku boleh ambil kau sebagai khadam dengan syarat. Engkau kena bagi harta aku yang terbaik. Kalau ada utusan Nabi datang untuk minta zakat dan sebagainya, kau kena bagi yang terbaik. Jauh kan? Saya secara pribadi jauh bandingkan dengan sahabat-sahabat. Tapi tetap lagi kita minta, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Ya Allah, jadikan aku umat Muhammad yang akan menerima syafaat. Tapi dalam kehidupan harian kita selain daripada doa, semua hancur. Doa tu saja yang ibadah yang terbaik. Tapi di luar ibadah doa tadi, semuanya lingkup. Nampak tak? Solat nak cepat. Imam doa, kita dah amin lebih awal. Ada orang solat pun mendahului imam. Imam tak rukuk, dia rukuk dulu nak cepat. Nampak? Marah-marah imam baca panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Datang masjid, dah masuk rakaat ketiga. Kalau boleh rakaat keempat nak bagi salam, dia masuk. Nampak tak? Kita sangat berkira dengan Allah SWT. Abu Zar menangis sebab tak diberi yang terbaik. Maka dia kata, aku kena berhentikan kau. Kau baliklah. Kau khianat aku. Engkau tidak amanah kepada apa yang aku telah bagi. Engkau khianat kepada aku. Engkau balik. Lelaki ni sebelum balik, dia tanya Abu Zar,
Kenapa kau marah sangat? Aku bagi barang yang okey juga. Unta yang aku bagi ni pun terbaik. Kenapa kau menangis? Dia kata apa? Tuan-tuan pegang kata-kata bicara ini. Pegang ni sebagai satu motivasi dalaman yang sangat kuat. Kita mungkin tak sampai ke level itu, tapi kita cuba sedaya upaya tuan-tuan untuk buat yang terbaik dalam hidup kita. Apa dia kata? Ketika aku berada di pada mahsyar nanti, aku perlukan amalan aku yang terbaik. Aku perlukan amalan aku yang terbaik yang mampu selamatkan aku. Di pada mahsyar nanti, aku perlukan amalan aku yang terbaik untuk selamatkan aku di pada mahsyar. Di pada mahsyar nanti, aku perlukan amalan aku yang terbaik. Maka aku kena pastikan setiap amalan aku yang terbaik. Aku kena bagi yang terbaik. Aku kena sedekah yang terbaik. Aku kena buat yang terbaik untuk pada masyarakat, untuk akhirat aku. Macam mana kau bagi yang biasa-biasa? Bermakna di pada masa nanti, ketika aku berada pada pengadilan, di muka pengadilan, di mahkamah Allah, aku hanya mampu keluarkan yang biasa-biasa. Contoh begitulah tuan-tuan. Aku hanya ada yang biasa-biasa. Aku nak yang terbaik. Kerana itu aku minta engkau beri yang terbaik. Aku amanahkan engkau. Tuan-tuan, ini kesilapan kita tuan-tuan. Ya Allah. Ini kepada kumpulan Ar-Rayyan yang Sabtu kita akan jumpa. Benda ni kita akan bincang detail ni. Dalam-dalam kita bincang. Kumpulan Ar-Rayyan yang akan jumpa saya Sabtu ni, dalam kelas online kita akan bincang benda ni. Kita akan mempertanggungjawabkan di atas apa yang telah kita lakukan di dunia sebelum kita dipertanggungjawabkan di akhirat. Jom baik kita cari salah kita. Daripada kita habis masa dengar dan tulis kat ruang komen. Tolonglah tuan-tuan. Tak kisahlah siapa pun anda, berapa pun orang dalam ni, tolonglah tuan-tuan. Tolonglah dalam kehidupan hari ini, tolonglah perbanyakkan mencari salah diri sendiri. Di akhir zaman manusia terlalu banyak mencari salah orang. Tuan-tuan, kita harus faham, kita wajib faham bahawa kehidupan di pada mahsyar sangat dahsyat tuan-tuan, sangat dahsyat tuan-tuan. Manusia dibaling daripada atas sampai ke lubang neraka ni, ke kawan neraka dibaling. Tuan-tuan, belum masuk neraka dah kena gembat dulu tuan-tuan. Pintu masuk neraka tu dah kena gembat dulu. Belum masuk neraka, belum masuk pintu, belum masuk. Belum masuk pintu. Welcome. Welcome. Tahu tak welcome punya kedatangan ahli neraka tu di welcomekan dengan menu yang dahsyat tuan-tuan. Dan ular-ular kala jengking. Ya Allah, yang mana dimakannya makanan-makanan yang racun daripada ular-ular tadi kala jengking, racun tu diminum, dimakan tuan-tuan, habis koyak-koyak kulit ni. Ya Allah ya Rahman, hancur, urat-urat semua pecah. Semua pecah, hancur. Itu welcome masuk neraka, belum masuk lagi welcome. Ya Allah. Macam kita nak masuk hotel lah. Hotel tu kita bayar nak dekat 2,000 semalam, 1,000 lebih dah. Tentu boleh gambarkan hotel tu macam mana dahsyat. Dalam tu ada swimming pool semua siap. So di welcome kita tu dengan kalungan bunga, dengan kapet hijau, kapet merah, tak apa warna kapet pelangi. Kita rasa kita diraih. Begitulah ahli neraka nanti. Dia diraih dengan kesakitan yang sangat dahsyat, yang akan menyebabkan dia dalam keadaan ketakutan yang sangat dahsyat. Ya Allah, Ya Rahman. Tuan-tuan, marilah saya nak ingatkan diri saya di ruang sesempit ini. Kita kena cari salah kita sekarang. Bukan cari salah orang. Kita kena perhebatkan, memperkasakan muhasabah diri kita, iaitu kita kena cari sebanyak mungkin salah kita untuk kita baiki. Tuan-tuan, bila di pada mahsyar, apabila manusia sedar mereka tidak terpilih ke syurga, manusia nanti dalam keadaan penyesalan sangat dahsyat. Ada yang akan gigit tangan-tangan dia sampai ke siku hancur tuan-tuan. Terlalu menyesal sebab tidak menangis di dunia. Betapa banyaknya manusia akan menangis di mahkamah Allah, menangis di pada mahsyar kerana mereka tidak menangis di dunia. Anak jantan ayah jangan nangis. Inilah kesilapan besar mendidik anak. Anak jantan jangan nangis. Anak jantan ke, anak betina ke, anak apa ke, kena nangis kerana Allah. Didik anak menangis kerana Allah. Dua titisan yang akan selamatkan kita tuan-tuan. Dua titisan yang akan memadamkan api neraka. Yang pertama, air mata yang jatuh kerana Allah. Yang dua, titisan darah yang jatuh kerana berjihad mempertahankan agama Allah. Yang tu susah kan? Nak kena pergi bumi Palestin,
nak kena berjuang angkat senjata. Tetapi yang ini menangis kita boleh buat kan? Tahajud. Tahajud. Bangun pagi-pagi menangis. Nabi pesan apa? Tak boleh nangis. Buat-buat nangis. Belajar untuk nangis. Anak ayah mana boleh nangis? Anak jantan. Saya dididik macam tu, ganas. Saya dididik macam tu. Orang dulu didik anak kan dia kena ganas. Tapi tetap kita belajar untuk nangis. Tetap belajar untuk menangis kerana Allah. Tetap belajar untuk tunduk ke bawah. Sebab kita hamba Allah. Jangan angkuh, jangan sombong. Itu penyakit yang ada pada ahli-ahli neraka. Cakapnya tinggi, angkuh sombong. Itu ahli-ahli neraka, tuan-tuan dan perempuan. Banyak cari salah diri sendiri. Banyak menangis. Pak Aris, susah hidup saya ni. Saya difitnah. Suami saya cerai, saya menangis. Sekarang kau ubah tangisan kau tu pada suami. Tukar channel tu kepada Allah. Pahala. Bercerai tetap bercerai, tak boleh buat apa. Tetapi sekarang tukar channel. Sekarang kau menangis kerana suami. Ubah sekarang kau menangis kerana Allah. Engkau setiap air mata kau jatuh tu Allah bayar. Setiap air mata yang kau jatuhkan tu Allah suka. Setiap air mata yang kau jatuhkan, yang kau titiskan, semua itu akan memadam api neraka. Allah. Ya Allah. Aku bersalah ya Allah, aku banyak dosa, ampunkan aku ya Allah. Kalaulah apa yang berlaku dalam hidup aku ini kerana dosa-dosa aku minta ampun wahai Allah. Kalau ini takdir aku, ini takdir aku ya Allah, sehingga suami aku fitnah aku, suami aku ceraikan aku ya Allah. Wallahi ya Allah, engkau tahu aku tak buat. Wallahi ya Allah, engkau tahu ya Allah, aku ada seorang isteri yang soleh, yang taat ya Allah, tapi aku difitnah ya Allah. Ini takdir aku terima ya Allah, aku reda. Menangis ni. Bukan maki suami, bekas suami. Menangis kerana Allah. Tukar channel tu. Air mata yang sama, di wajah yang sama. Channelnya ditukar. Kat sini letaknya channel. Tukar kepada Allah. Allah. Anak kita buat balik keputusan semua fail, tak berjaya, gagal masuk universiti. Kita menangis, maki amun anak tu. Menangis kita, maki amun anak tu. Tukar channel tu, menangis, fikirkan, ya Allah, dengan kebodohan, kelalaian, kealpanan aku macam ni, ya Allah, macam mana ni di akhirat nanti. Anak ini bagaimana, ya Allah, andainya Allah, engkau ambil nyawa aku hari ini, ya Allah. Bagaimana anak ini, ya Allah, kalau aku tak bimbing, dia tak tarbiyah dia untuk agama ini. Bangunkan macam tu, menangiskan Allah, tukar. Tengok instan boleh nangis, tengok drama nangis. Engkau puas nangis, pelakon tu banyak masuk, tuan-tuan. Nampak tak kita nangis macam orang gila? Sampaikan marah pelakon tu, dia berlakon je. Sangat marah. Menangis-nangis kita fikirkan cerita tu. Besok tunggu lagi lah drama Isnin sampai Khamis. Tak sabar-sabar dah duduk depan TV. Berapa ramai orang menunggu-nunggu kedatangan azan. Berapa ramai orang menunggu-nunggu masuknya waktu. Melainkan bulan Ramadan ketika nak buka puasa. Satu ulama-ulama rindu teramat sangat datangnya puasa. Tuan-tuan, faham ke faham ni? Tolonglah, jom kita ubah tuan-tuan. Kita ubah tuan-tuan. Tolong kita ubah. Kita buru hidayah, bukan menunggu hidayah. Nantilah pencen, nanti aku pergilah masjid. Jangan tuan-tuan. Ada berapa ramai orang yang tengah bekerja mati tuan-tuan, tak sempat pencen. Saya ni setiap hari saya akan makan kedai depan. Kedai Makjah, kedai Pak Ibrahim. Kedai ni kedai orang miskin yang saya suka makan kedai tu. Nak kenalah kita support, kita sokong. Kena roti canai, saya makan sekeping roti canai ya, dengan Nescafe. Itu je minuman saya ambil. Semalam ketika dalam kedai tu ada seorang India ni memang suka masuk kedai tu. Dia baik orang dia. India tu sangat baik. Sangat baik. Semalam saya ingat lagi dia cakap pada seorang mu'alaf. Kat kedai ni ada seorang lagi mu'alaf. Meniaga sebelah. Mu'alaf. Dia meniaga air kelapa. Anak dia meniaga mi goreng udang. Kan? Nasi goreng, mi goreng udang kan? Ada mu'alaf. India ni tiap hari datang kat kedai ni. Tiap hari datang tuan-tuan. Tiap hari datang. Semalam saya ingat lagi mu'alaf ni ada jual biskut. Dia kata kalau kau bagi aku, sedap, aku akan belanja semua orang dalam ni. India ni. Tuan-tuan, tadi pagi saya pergi nak minum sekejap. Kan? Kedai kosong, ada seorang yang tinggal. Dia kata, Pak Ibrahim semua pergi
rumah depan India tu dah mati. India yang semalam tu kita berbual, India yang sihat, dia bini dia muda lagi, baru anak kecil dalam 3-4 tahun anak tu. Semalam kita tengok depan mata kita bual apa semua. Petang semalam dia rupanya dia jatuh pingsan. Dah mati. Semalam saya sempat, sebab kedai Pak Ibrahim ni dia akan buka zikir. Dia buka ayat Quran. Terlintas di hati saya, bagus India ni. Walaupun dalam kedai tu buka ayat Quran, tapi dia dah biasa dengan kehidupan orang Islam. Dia dah boleh terima kehidupan orang Melayu. Dia boleh masuk dalam kedai yang ada ayat Quran. Itu hebatnya ayat Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh masuk tak ke kedai yang bunyi ambung bum dum dum bum ambung bum dum bum dum. Itu apa tu? Budak kan? Sanggup kita masuk kedai yang ada macam tu? Tak sanggupnya orang Melayu takkan masuknya kan? Bodoh. Belum masuk dah kata bodoh. Macam lembu kan? Tak masuk. Tapi orang India, orang Cina boleh masuk kedai mak-mak yang buka Quran, tuan-tuan. Ya. Saya pernah share benda ni lah sebelum ni. Dalam live sebelum ni. Tahun lepas saya pernah share benda ni. Tuan-tuan, sebab saya pernah pergi satu kedai mamak tu. Dia buka ayat Quran tapi orang Cina, orang India makan selamba je, relax je. Inilah the power, the mujizat of Al-Quran. The miracle of ayat-ayat Allah. Kita bincang nanti-nanti. Tapi yang ini saya nak bagi tahu. Mati dia. Mungkin serangan jantung, tak tahulah. Rumah dia, depan saya ni, depan madrasah je. Tuan-tuan, maknanya mati boleh datang bila-bila masa. Sempat ke nak buat sempat ke nak tangguh buat baik? Sempat ke nak tangguh buat benda baik? Kita sempat buat maksiat, tak sempat buat benda baik. Dia dah betul lah bukan Islam. Terlintas di hati saya kata bagus India ni. Terlintas di hati saya, ya Allah. Kan? Terlintas di hati saya kata bagus India ni. Dia boleh gua borak, tapi ketika itu ada ayat Quran sedang berkumandang, zikir-zikir sedang berkumandang, tapi dia boleh duduk dekat situ, dekat pula dengan radio tu. Tak ada masalah pun, tak ada ngomel, tak ada nak kita ada orang kita. Kan? Kadang-kadang ni apa buka-buka ayat Quran ni, buka lain lah. Macam orang nak datang, orang bangsa lain nak datang. Dia pula yang tetapkan rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Mati dia, tuan-tuan. Sayangnya saya terkilan satu benda sebab saya fikir ya Allah, hai. Dia boleh dengar ayat Quran bermakna apa? Allah dah benarkan tu, ayat Quran tu dekat dengan dia, tapi tak ada pendakwah nak tarik dia. Sayang kan? Hilang. Allah, saya dengar tu, saya bukan terpanjat dia mati, saya terpanjat sebab peluang Allah bagi saya tak gebut. Rugi, bodoh betul. Rugi. Sempat ke kita menahan kebaikan? Sedangkan kemaksiatan yang kita buat kat dunia ni bertaburan, bertebaran, berterusan. Kita tak banyak masa, tuan-tuan, menangis sepuas-puas kat dunia supaya kita tak menangis di akhirat. Beribadah rasakan itu ibadah terakhir kita, terakhir. Nak buat yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Tak ada masa nak cakap hal orang. Tuan-tuan, Allah kalau nak kebaikan daripada seorang, Allah akan takdirkan dia buat benda baik, tuan-tuan. Sayang tak Allah pada kita, terlalu sayang, tuan-tuan. Tolong ambil selai kertas, tulis. Pernah tak buat benda baik? Kalau pernah buat benda baik, makna Allah yang takdirkan tu. Allah yang izinkan. Allah yang izinkan, tuan-tuan. Allah kalau nak seorang tu buat baik, Allah takdirkan benda baik tu dalam hidup dia. Tuan-tuan, Allah bagi hidayah pada kita. Jangan tunggu hidayah. Jangan tunggu hidayah. Subhanallah. Kita nak cari takdir yang baik, maka kita kena usaha, tuan-tuan. Jangan tunggu masjid datang kat kita. Kita kena pergi masjid. Jangan tunggu habis pencen baru nak pergi masjid. Pergi masjid sebelum pencen. Takut-takut usaha kita dipencenkan ketika kita tengah bekerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan bertangguh, tuan-tuan, masa tak banyak. Manusia di padang mahsyar penuh dengan penyesalan. Jadi tolonglah muhasabah sekarang. Tolonglah menangis sekarang. Tolonglah menyesal dengan perbuatan kita yang lepas-lepas. Bermula malam ni, bermula saat ini, jagalah ibadah, jangan tinggalkan. Kalau 20 tahun lagi baru meninggal, bermakna kamu ada amalan-amalan yang telah kamu pertahankan selama 20 tahun. Kalau 10 tahun lagi kamu meninggal, bermakna kamu ada amalan-amalan yang kamu pertahankan selama 10 tahun. Tolonglah. Duha. Kalau bermula hari ini kita jaga duha.
Bermakna kalau meninggal 10 tahun akan datang. Bermakna 10 tahun duha tak pernah tinggal. Malam ini kita bangun pagi, sepertiga malam, 2/3 malam kita bangun, kita sujud pada Allah walaupun hanya 2 rakaat solat tahajud. 20 tahun lepas tu kita meninggal, 20 tahun kita tak pernah tinggalkan tahajud. Itu yang kita nak buat. Istiqamah. Walaupun hanya 2 rakaat. Setiap malam kita baca Al-Mulk. 10 tahun lepas tu kita meninggal. Wallahi untungnya kita 10 tahun kita jaga Al-Mulk sebelum tidur. Allahu Akbar. Ini yang kita nak buat. Subhanallah. Kita orang biasa tuan-tuan, kita bukan ulama, kita bukan ustaz. Ilmu kita tak seberapa. Yang tak seberapa ni pun kita tak mampu jaga. Allah. Subhanallah. Nak jaga Al-Mulk, bacalah surah Al-Kahfi. Bacalah surah As-Sajdah. Bacalah surah Yasin. Bacalah surah Al-Waqi'ah. Bacalah Al-Quran. Sebab bila dah mati, Quran tak boleh baca dah, tuan-tuan. Pada hari itu kita benar-benar menyesal. Umat ini Allah kirimkan kompas. Allah kirimkan Waze untuk pastikan kita tak tersesat. Kenapa tak nak pakai kompas tu? Kenapa tak nak pakai Waze tu? Itulah Al-Quran. Kitab Allah yang Allah kirimkan supaya kita tak sesat. Wallahi, Nabi dah bagi tahu, takkan sesat orang yang pegang Al-Quran. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukurlah kita bukan ulama, bukan ustaz. Tak ada sebab mengapa nak tunjuk ego, nak tunjuk hebat. Kita tak ada ilmu, tuan-tuan. Tak ada ilmu. Jadi ilmu yang tak seberapa ni kita nak manfaatkan untuk memimpin perjalanan hidup kita. Didik anak-anak supaya menangis bukan kerana tak dapat barang. Didik anak-anak menangis untuk akhirat mereka. Ini semua kita akan ajar di kelas As-Sakinah. Kita akan ajar. InsyaAllah. Bukan senang. Kan? Saya sendiri ada 100 lebih pelajar madrasah. Ber-40, tuan-tuan. Kadang-kadang saya lebih banyak menangis daripada pelajar. Menangis tengok anak orang. Menangis tengok sikap mak bapak. Menangis bukan senang. Saya sendiri ber-40 kerana sakit, kerana demam berulang-ulang kali. Memikirkan macam mana nak bangunkan akhlak pelajar saya. Saya sendiri nak bangunkan akhlak pelajar saya ber-40, tuan-tuan. Saya selalu fikir macam mana mak bapak nak bangunkan akhlak anak-anak kat rumah. Sedangkan kat sini pegang Quran setiap masa. Zikir tak pernah berhenti. Kuliah jalan setiap masa. Taklim tiap-tiap bayi tak pernah miss. Ratib baca setiap bayi. Solat jemaat on time. Subhanallah. Pakaian ikut sunnah. Serban jubah dan sebagainya. Tasbih setiap masa kat tangan. Dengar kat telinga tak pernah miss lawangan azan. Kalau kat rumah belum tentu dengar azan tau. Kat sini duduk madrasah setiap hari dengar azan. Ada rezeki dapat azan. Kat kampung belum tentu boleh azan. Semua tu ada. Belum tentu anak itu boleh dibangunkan akhlaknya. Bukan senang, tuan-tuan. Wallahi bukan senang. Sangat-sangat sukar. Secara jujur saya bagi tahu, sangat-sangat sukar merujuk kepada akhlak. Nak bangunkan akhlak sangat-sangat sukar. Terlalu sukar, tuan-tuan. Terlalu sukar. Subhanallah. Sebab dia melibatkan semua penglibatan. Bukan penglibatan kami saja. Penglibatan anak, penglibatan mak bapak. Mak bapak kat rumah sempat tak doa anak setiap masa. Jaga tak amal. Jaga tak ibadah. Subhanallah. Bukan mudah. Tapi kita kena all out. Sebab Iblis takkan mudah putus asa. Tak mungkin sama sekali putus asa untuk sesatkan kita. Maka kita pegang Quran betul-betul, tuan-tuan, supaya kita tak sesat. Ingat sekali lagi, di ruang komen tulislah. Iblis tak mungkin putus asa untuk sesatkan kita. Dan kita tahu untuk elakkan disesatkan oleh Iblis, maka kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Itu 2 jalan selamat kita tak sesat. Saya ulang sekali lagi. Tolonglah, tuan-tuan. Tolonglah. Iblis telah berjanji, berikrar, telah bersumpah di hadapan Allah, dia nak sesatkan manusia. Dan Allah benarkan. Allah benarkan. Iblis nak sesatkan manusia, Allah benarkan. Tetapi dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan dia tahu, dia sedar, dia faham. Dan kerana itu, dia akan berempat-pulas untuk sesatkan manusia. Kemudian di neraka, ketubah yang dibaca oleh Iblis laknatullah, yang buat lautan manusia menangis, melaung, tak pernah berlaku di dunia. Tangisan yang sangat hebat. Pada waktu itu Iblis berlepas tangan. Apa kata Iblis nanti, tuan-tuan? Nabi Allah hantar kau tak nak ikut. Ulama-ulama Allah hantar kau tak nak ikut. Tapi kau ikut aku. Aku tak pernah letak senjata kat leher kau.
Aku tak pernah letakkan pistol kat leher kau untuk paksa kau ikut aku. Engkau faham yang tu salah, tapi kau nak ikut juga. Engkau tahu maksiat itu salah, engkau tetap nak buat. Engkau tahu makan rasuah tu salah, tetap kau nak makan. Engkau bukan tak tahu riba tu salah, tapi tetap kau ambil riba. Engkau tahu zina tu salah, tapi engkau tetap ambil zina. Tetap engkau berzina. Tetap kau buat maksiat. Nabi ajar kau tak nak ikut. Ulama datang kau tak nak ikut. Kau ajar manusia benci ulama. Engkau ajar manusia benci ustaz. Engkau ajar manusia tolak sana tolak sini. Aku tak paksa kata iblis. Sebab tu tuan-tuan perempuan, jangan gurau-gurau benda ni. Iblis tak pernah putus asa untuk sesatkan kita, maka kita Jangan tinggalkan Quran dan Sunnah, sebab kedua-duanya akan memastikan kita tak sesat. Iblis nak sesatkan kita, perisai kita. Bukan kepada kekuatan kita. Bukan kepada kebijaksanaan kita. Tolonglah. Tengok orang anti-anti hadis. Yang kafir sana, kafir sini. Mereka bukan tak tahu dalil. Tak tahu. Mereka hujah dahsyat tuan-tuan. Mereka tolak sana, tolak sini dengan hujah-hujah mereka yang sangat dahsyat. Maknanya mereka ada ilmu. Tapi pandai saya tak cukup tuan-tuan. Hebat tak cukup, kuat tak cukup tuan-tuan. Yang nak tolak kesesatan yang dibawa oleh iblis nak taubat, perisainya ialah Quran dan juga sunnah Nabi, kitab wa sunnatar Rasulillah. Dua perkara ini akan menjamin kita terperangkap dengan hasutan iblis yang boleh menyesatkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itulah tuan-tuan, jangan sesekali andaikan atau terlintas di hati Allah tak sayang. Allah terlalu sayang kita tuan-tuan. Allah terlalu sayang kita tuan-tuan. Berulang-ulang kali kita buat maksiat, berulang-ulang kali kita buat dosa. Allah bagi kita peluang lagi kan? Allah masih bagi kita peluang lagi kan? Ya Allah, Allah terlalu sayang kita. Tapi apa yang kita balas? Apa yang kita balas? Apa yang telah kita balas? Buat maksiat, pagi ini masih boleh berjalan lagi. Buat maksiat malam tadi, pagi ini masih boleh makan lagi. Buat maksiat malam tadi, tapi pagi ini masih boleh lagi bercakap. Allah ada kekuasaan yang boleh membuatkan kita kena sakit angin amal pun cukuplah. Cakap tak boleh, gerak tak boleh, nak pusing kanan kiri. Allah boleh buat apa saja, tapi Allah bagi kita peluang lagi. Berapa banyak peluang kita nak? Tiba masa peluang tu tak datang lagi tau. Saya masih ingat lagi seorang pesakit kanser bercakap dengan saya. Dah penghujung nyawa dah. Dah penghujung nyawa. Dia kata apa? Dia kata apa? Bapak dia meninggal umur 63 tahun. Dia umur 60. Dia minta Allah 2 tahun lagi lah. And kalau boleh meninggal macam usia bapak dia. Saya termenung tuan-tuan, saya sebab. Saya termenung, saya sebab, saya sedih. Dia minta Allah 2 tahun lagi sedangkan dia tak ada harapan lagi tu. Dia dah tak ada harapan hidup. Dah terbaring dah. Kesakitan. Dia kata arwah bapak dia meninggal 63 tahun. Ada juga orang fikir macam tu kan saat-saat akhir. Dia umur 60 tahun. 61 macam tu. Dia kata dia perlukan 2 tahun lagi pun alhamdulillah lah. Yang dapat 2 tahun. Dia lupa. 2 tahun tu apa ada dengan 60 tahun yang dipersisirkan. 60 tahun yang dipersisirkan tu nak jawab dengan Allah macam mana? 2 tahun tu yang dia minta. Sedangkan Allah dah bagi 60 tahun. Dia persia-siakan. 60 tahun Allah bagi. Tolaklah sebelum akhir balik. 50 tahun. 49, 48 tahun. Allah bagi dia. Apa dia buat untuk diri dia? Tak usah cerita apa dia buat untuk agama dia. Apa yang telah dia buat untuk diri dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita telah menzalimi diri kita. Kita telah khianat diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka soalan. Soalan. Panas atau tempat ni? Jap. Apa soalan? Soalan daripada followers. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak buat salah dalam hidup. Dari kecil dijaga oleh nenek. Bila dah dewasa, mak saya sendiri tak boleh nak terima saya. Saya nak berubah tapi tak tahu nak mula dari mana. Sahabat, mak tak terima, janji jangan buat dosa dengan mak.
Jangan deraka pada mak, baik sangka dengan mak, ampunkan dosa mak. Mak tak terima tak jadi sebab untuk kamu tidak berubah. Mak tak terima tak apa, jangan Allah tak terima. Mak tak terima tak ada masalah, janji jangan buat dosa pada mak. Jangan deraka pada mak, maafkan mak, ampunkan dosa mak, silap-silap mak ampunkan, lepaskan mak. Maka mulakan ibadat sekarang dengan perbanyakkan dua benda ni, istighfar dan solat taubat. Pada waktu yang sama, jangan tinggalkan yang wajib. Solat fardu jangan tinggalkan. Jangan tangguh sahabat, jangan tangguh. Berapa ramai orang fikir masih ada besok, sedangkan hari ini hari terakhir bagi dia. Berapa ramai orang fikir dia akan dapat taubat, sedangkan Allah kata hari ini terakhir bagi dia. Subhanallah, subhanallah. Jadi sahabat yang bertanya, buat solat taubat, sahabat. Buat solat taubat sekarang. Buat solat taubat. Tak tahu, sahaja aku solat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bahasa Melayu, Allah niat nak taubat, solat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, pam, teruskan. InsyaAllah 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian bangkit lagi, buat solat taubat lagi. Jangan tinggalkan, kalau bangun pagi-pagi, kalau kita banyak dosa, kita sedar kita banyak buat silap, solat taubat jangan tinggal. Tahajud jangan diketepikan. Buat tahajud sahabat. Bangun pukul 4.30, bangun pukul 5. Sahabat, semua followers Pak Riz, pada diri Pak Riz pun Pak Riz nak ingatkan, ingat, dunia ini bukan untuk tidur. Dunia ini tempat susah, dunia ini tempat letih, dunia ini tempat penat, dunia ini derita sengsara. Dunia ini bukan tempat bahagia. Dunia ini bukan tempat untuk happy-happy. Dunia ini bukan tempat untuk ketawa. Dunia ini tempat air mata. Dunia ini tempat penuh kesakitan. Dunia ini tempat penuh kepayahan. Jadi jangan sedih. Kalau kamu sedang bersedih dengan ujian demi ujian yang Allah sampai, ini peluang untuk kita manfaatkan setiap ujian tu untuk mencari Allah. Tak ada jalan singkat melainkan kembali pada Allah. Tidak ada jalan singkat tuan-tuan melainkan kembali pada Allah. Tidak ada jalan singkat. Tidak ada jalan lain tuan-tuan melainkan kembali pada Allah. Tidak ada jalan lain tuan-tuan melainkan sujud pada Dia. Kita tak cari pujian orang. Kita tak terkesan dengan kejian orang. Hidup ini kita mencari reda Allah. Hidup ini kita mencari kasih sayang Allah tuan-tuan. Tak dapat kasih sayang manusia, jangan menangis. Nabi Muhammad SAW tak pernah merasai sayang seorang ibu dan seorang ayah. Nabi tak pernah dibelai, dipeluk penuh manja oleh seorang ibu dan seorang ayah. Tapi bagaimana Nabi beri kemanjaan kasih sayang pada umatnya, pada sahabatnya. Nampak tak? Tidak diberi kasih, tak diberi sayang. Bukan bermakna kita hilang sayang. Nabi tak pernah, Nabi yatim piatu tuan-tuan. Ummi. Nabi tak tahu tulis, tak tahu baca. Bagaimana Nabi memimpin manusia? Tak tahu baca, tak tahu tulis, anak yatim. Anak yatim piatu, tak ada mak, tak ada ayah. Dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ibu dan ayah. Kalau budak hari ini beri alasan kenapa dia isap dadah. Dia beri alasan kenapa dia buat jahat. Sebab tak ada mak, tak ada ayah, tak dapat kasih sayang ayah, tak dapat kasih sayang ibu, tak dapat ni, tak dapat tu, sebab tu aku jahat. Budak hari ni macam itulah yang dia cari, ialah sesuatu yang menghalalkan perbuatan haram dia. Anak-anak kita hari ni, bukan saja anak, mak bapak pun sama. Kita cuba cari sesuatu yang menghalalkan perbuatan yang haram. Haram jadah. Kau man dah lah man. Anak dah 5 orang dah man. Kau cari apa lagi? Kau mana tahu? Engkau baguslah, engkau okey lah. Isi kau baik. Isi aku ni sibuk. Wey, sibuk-sibuk boleh 5 anak. Engkau nak cari satu yang engkau halalkan benda haram. Engkau pergi berzina, engkau ada perempuan simpan, engkau pergi dengan bini orang. Sebab isteri tak layan dengan baik. Maksiat tak boleh bersihkan maksiat. Faham tak tu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak aku asyik marah je lah. Aku bosan nak duduk rumah. Habis? Bila bapak kau asyik marah, kau bosan duduk rumah, baik kau masuk dalam kubur je. Duduk dalam kubur. Engkau kat apa? Kat dunia semua orang akan puji kau. Kat dunia semua orang akan raih kau. Kat dunia ni orang akan bentangkan kapit merah untuk kau jalan. Kau siapa? Anak gaji pun tak dapat apa yang kau nak.
Kena marah, kena letih, kena maki, kena hamun tu biasa makanan nak jadi manusia. Nak jadi orang hebat, kena maki, kena hamun, kena kutuk, kena caci, kena hina. Macam-macam kenalah. Satu, kita kena bangkitkan diri kita dalam keadaan penuh jati diri. Nak jati diri macam mana? Belajar silat, belajar tumbuk. Bukan nak ada jati diri bangun tengah malam. Berani tinggalkan tilam. Berani tinggalkan bantal. Berani tinggalkan selimut. Itulah jati diri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jangan lupa tuan-tuan, anda boleh daftarkan dirian, anda boleh daftarkan anda dan seluruh keluarga anda ke kelas online Ar-Rayyan. Kita juga ada kelas online As-Sakinah. Nak tahu? Tulis itu saja, Ar-Rayyan As-Sakinah. Anda akan diberi penjelasan rapi. Setiap pagi sebelum live saya ini, kita ada kelas mengaji. Kita baru start. Maka untuk kelas-kelas awalan ni, kita belajar kenal huruf. Dah kenal huruf, nak sebut huruf tu tak kerti. Jadi kita belajar kelas kenal huruf. Kita juga ada Aisyifa yang dibaca 30 juzuk Al-Quran. Boleh dapatkan tuan-tuan. Kita cari dropsheet. Anda juga boleh bantu madrasah saya untuk sumbangkan dana pembangunan, dana pengurusan. Anda boleh juga ziarah-ziarah lah page Pak Riz. Kat situ ada senang pay. Boleh juga sumbang RM2 je, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pak Riz, saya ni give up dengan hidup. Suami saya tak pernah raih saya, tak pernah puji saya. Macam-macam saya buat untuk keluarga ni. Kalau saya tak ada Pak Riz, anak-anak tak jadi manusia. Untuk soalan macam ni, saya tangkap, saya nak bagi tahu pada puan yang tanya. Puan dan semua ibu-ibu. Hidup anda sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu. Jangan tunggu ganjaran kat dunia. Ganjaran kat dunia tak sampai tuan-tuan. Allah nak bagi kamu ganjaran kat akhirat. Iaitu syurga dia. Syafaat Nabi. Itu ganjaran paling besar. Untuk apa dapat secambak bunga, tapi Allah lempar dalam neraka? Untuk apa dapat beg tangan mahal-mahal, tapi Allah lontar dalam neraka? Nampak tak? Tak dapat beg tangan, tak dapat bunga, tak dapat tudung, tak dapat kainela, tak dapat hadiah melancong luar negara. Itu semua kecil. Yang kita nak buru besar. Kita tak beribadah nak cari beg tangan. Kita tak beribadah sebab nak pergi melancong luar negara. Kita tak beribadah siang malam. Lepas tu doa, ya Allah, mudah-mudahan tahun ni suami aku bawa lah aku pergi Paris. Bukan itu. Kata ulama, doa yang besar. Nanti yang kecil-kecil dapat. Ya Allah, hadiahkan aku hidayahmu. Ya Allah, kirimkan aku kasih sayangmu. Ya Allah, redahkanlah. Engkau redalah ke atas amalan aku. Redalah ke atas kehidupan aku. Berilah kehidupan yang berkat, ya Allah. Engkau minta yang besar-besar. Yang kecil-kecil itu nanti datang sama. Berderit dia macam anak kecil, ikut dia bapak dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Ini minta, ya Allah, kayakan aku. Tak salah minta kaya. Ya Allah, jadikan aku orang yang kaya di akhirat. Ya Allah, jadikan aku orang yang bahagia di akhirat. Ya Allah, engkau berikan aku, ya Allah, syafaat Nabi-Mu, ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihlah aku menjadi hamba-Mu yang kau sayang, yang kau reda. InsyaAllah yang lain kau dapat. Bila Allah reda pada orang tu, engkau rasa apa? Makan ubi kentang pun rasa macam makan apa ni? Apa yang ubi kentang kat KFC? Mashed potato. Nampak tak? Makan ubi kentang kat rumah tu rasa macam makan yang bila Allah sayang, Allah reda kat atas hidupmu, susah jadi bahagia. Tapi kalau Allah benci kita, Allah benci, Allah celaka manusia tu, senang jadi tak tenteram. Berapa ramai orang hidupnya senang, kaya raya, tapi tidur tak nyenyak, tidur ketakutan, tidur dalam kebimbangan, bunyi sikit dah terkejut, anjing nyalak dah terkejut. Nampak tak? Faham ke faham ni? Bila Allah sayang kita, tuan-tuan, tidur di atas lantai pun rasa nikmat. Tapi bila Allah benci kita, Allah celaka kita, tidur atas tilam 4-5 ribu pun tak boleh nyenyak. Nampak tak? Faham ke faham? Yang nak beri nyenyak tu bukan lantai. Nak beri nyenyak tu bukan tilam. Nak beri nyenyak ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang bijak, dia cari Allah, dia dapat semua nikmat, insya-Allah. Siapa-siapa yang bijak, dia buat pelaburan untuk akhirat, dia pasti dapat akhirat dan dunia akan kejauh dia, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Soalan daripada Huda Syar. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk tantangi orang yang selalu suka komplain dan kadang-kadang nasihat mereka tidak sedap didengar? Biarlah. Hidup ni tuan-tuan, Allah kita macam ni. Siapa nak syurga angkat tangan?
Tak angkat, nampak? Sekali lagi. Siapa nak syurga Allah, angkat tangan. Alhamdulillah. Kalau lab saya sampai pada anda lewat sikit, tiba-tiba anda angkat tangan kan. Kemudian lewat kan. Tuan-tuan, nak syurga ada ujian. Nak syurga ada rintangan. Nak syurga ada kekangan dia, ada blok-blok dia yang kita kena rentasi. Allah akan kirimkan manusia-manusia yang akan menguji iman kita. Manusia-manusia yang maki, hamun, caci, umpat, kutuk, zalimi kita. Lepaskan dia mereka satu-satu, insya-Allah. Nampak tak? Lepaskan mereka. Jangan bebankan mereka, jangan bebankan perjalanan hidup anda dengan bawa mereka. Lepaskan. Maafkan mereka, biarkan. Tinggalkan mereka, biarkan. Doa hidayah untuk mereka. Hidup anda akan tenang. Kalau anda sentiasa fikir orang yang buat kita ni, macam saya, macam-macam orang buat. Kalau fikir, tak tenang tidur. Tidur tak tenang, mana boleh tenang? Kita fikir, apa orang buat kita? Engkau fikir orang santau engkau, santau bini engkau, kau rasa kau boleh tidur ke? Tak boleh tidur. Tapi bila kau tenang, macam nak dapat tenang, maafkan. Ya Allah, aku maafkan dia. Ya Allah, aku lepaskan dia. Ya Allah, kalau benar dia salah, pada engkau aku serahkan. Serahkan pada Allah. Sehebat-hebat hukuman manusia, tak akan mampu mengatasi hukuman Allah lebih sakit. Biarkan Allah uruskan. Ya Allah, aku serahkan siapa-siapa yang menyakiti hati aku pada engkau, ya Allah. Sebab sebaik-baik hukuman ialah engkau. Seadil-adil adalah engkau. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. So hidup kita akan jauh lebih tenang. Ada orang suka sindir kita, dalam nasihat dia sindir. Subhanallah, biarkan. Dia seronok dengan benda tu, biarkan. Dia gembira menyakitkan kita. Kita akan gembira nantinya setiap amalan dia jadi amalan kita. Tak nak ke? Nampak tak? Setiap dosa kita dia akan ambil. Tak nak ke? Biarlah dia gembira kat dunia. Berapa lama boleh hidup kat dunia? Berapa lama? 70, 80, 90? Akhirat tak ada batas, tak ada pengakhiran, tak ada sempadan. Nampak tak? So, itulah orang bijak mengejar akhirat, tak menangis kerana dunia, menangis untuk akhirat dia. Nampak tak? Tak terkesan kat dunia apa pun orang buat. Biarlah mereka akan diberi balasan setimpal dengan apa mereka buat. Wallahi, orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah ada bersama dia. Percayalah. 2 R and S mesti ada. Reda dan sabar. Kamu akan dapat S, syurga Allah. Nampak tak? Kamu akan dapat R, rahmat Allah. Faham tak? Kamu reda dengan ujian Allah, Allah bagi R, rahmat dia. Allah bagi S, syurga dia. Anda sabar dengan ujian Allah, Allah bagi R, rahmat dia. Allah bagi S, syurga dia. Tak nak ke? Faham ke faham? InsyaAllah. Ada soalan seterusnya. Komen daripada Puan Salbiah Ali. Tak dapat hadiah pun tak apa. Hadiah hidayahmu, kasih sayang, ikhlas, ihsan, rahmat, syafaat Nabi Muhammad. Sujudlah macam mana? Susah macam mana? Sujudlah. Pelaburan akhirat. Ya. Kalau menangis entak-entak kepala pun masalah tak selesai. Menangislah kerana Allah. Mintalah pada Allah. Biar bengkak-bengkak mata memikirkan akhirat daripada bengkak-bengkak mata sebab tengok cerita Hindustan, cerita Indonesia, cerita Melayu, cerita Korea pun dia nangis. Punya teruk orang Melayu zaman sekarang. Cerita Korea pun dia nangis. Nampak tak? Betul kata puan. Sujudlah pada Allah. Sujudlah puas-puas. Mungkin itu sujud yang terakhir kita. Tuan-tuan, kita akan dipanggil. Dan perbuatan terakhir kita ialah amalan yang kita sentiasa buat ketika kita masih hidup. Mudah-mudahan kita sibuk dengan Quran. Kita mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Ketika kita sedang pegang Quran, ketika kita sedang peluk Al-Quran, ketika kita sedang menatap Al-Quran, ketika kita sedang mengambil Al-Quran, ketika kita sedang mengusap-usap layan-layan Al-Quran, ketika kita sedang berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang ayat-ayat dia, berbicara tentang surah-surah dia, mentadabbur Al-Quran, mendengar ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat itu. Sibukkan dirimu dengan Al-Quran. Orang yang sibuk dengan solat sunat, insya-Allah dia akan mati. Baru saja lepas solat sunat, dia mati, dia meninggal dunia di saat dia sujud pada Allah, di saat dia tengah rukuk pada Allah, di saat dia tengah duduk tahiyat akhir, di saat dia sedang berzikir, di saat dia sedang beri salam. Subhanallah, indahnya hidup orang kerana Allah. Allah pasti bawa balik dia kerana Allah. Subhanallah. Hidup ini
Kalau kita letakkan Allah, 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 percayalah Allah akan alu-alukan kepulangan kita. Mula sekarang, perhebatkan. Tolong tuan-tuan, sedar-sedar juga, jangan berhenti untuk solat taubat. Jangan berhenti untuk solat taubat. Buat solat taubat. Buat solat taubat. Buat solat taubat. Buat solat taubat. Tolong tuan-tuan, ambil tahajud, ambil duha, jangan tinggalkan taubat. Ambil solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, jangan tinggalkan taubat. Perbanyakkan zikir, jangan tinggalkan taubat. Banyak baca Quran, jangan tinggalkan taubat. Istighfar banyak-banyak, solat taubat jangan tinggal. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Ada soalan daripada followers. Assalamualaikum Pak Riz. Saya ada soalan. Saya sedih dengan keadaan umat Islam zaman sekarang. Lebih-lebih lagi selepas virus ni datang. Banyak amalan yang mula dipandang ringan oleh sesetengah orang. Suara saya mungkin ibarat kuman untuk didengari. Namun begitu, jika live ini boleh jadi sebagai satu perkongsian, maka saya nak tanya, bagaimana ya kita nak pastikan diri kita untuk tidak mengikut golongan yang salah? Saya risau bahawa Islam akan terpecah sebanyak 73 golongan, cuma satu saja yang betul. Terima kasih Pak Riz. Maaf soalan saya agak panjang. Nabi kan dah pesan, bila Allah sayang orang tu, kita boleh dapat rasa. Pertama, orang ni, bila Allah sayang dia, pertama, dia banyak cakap tentang aib dia. Cuba tengok diri kita. Cakap aib orang ke cakap diri kita? Orang yang sentiasa cakap tentang aib dia, itulah orang yang Allah telah selamatkan dia. Orang yang telah Allah bagi hidayah. Orang yang Allah bagi dia kebaikan. Orang yang sentiasa bercakap tentang aib dia. Nampak tak? Orang yang sentiasa bercakap tentang aib dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Orang yang sentiasa sibuk buat amalan akhirat. Sibuk dia buat amalan akhirat, maka dia tak ada masa nak fikir kata orang. Dia tak ada masa nak fikir tentang benci orang kat atas diri. Dia tak ada masa untuk masuk dalam golongan orang-orang dalam WhatsApp group yang kutuk sana kutuk sini, hasut sana hasut sini, sebab dia terlalu sibuk dengan akhirat dia. Nampak tak? Orang yang Allah pilih ni adalah orang yang sentiasa bercakap tentang akhirat dia. Orang yang sentiasa disibukkan dengan akhirat dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham ni sahabat-sahabat? Orang yang terlalu memikirkan akhirat dia. Orang yang sentiasa fikir macam mana nak bantu orang lain. Macam mana nak selamatkan orang. Dia nak dakwah pada orang. Inilah orang yang Allah sedang selamatkan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Nampak tak? Kan? Yang antara yang besar ialah kita sentiasa mencari salah kita, bukan cari salah orang. Kita tak akan mampu ubah manusia. Kita boleh ubah diri kita. Kita boleh ubah takdir kita. Kita boleh ubah jalan hidup kita. Kita boleh ubah gaya hidup kita. Kita boleh ubah segala-galanya sebelum kita benar-benar terlambat. Tolonglah tuan-tuan, jangan bertangguh dalam bab ibadah. Jangan bertangguh dalam perkara baik. Jangan bertangguh kerana esok belum tentu ada. Sebentar nanti pun belum tentu kita miliki. Apatah lagi besok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man, subhanallah. Orang yang Allah sayang, dia risau tentang kehidupan akhirat dia. Dia ada kerisauan. Dia risau nak buat dosa. Dia risau, dia bimbang. Allah bagi dia kerisauan tu. Nak buat maksiat dia ada kerisauan. Dia ada halangan. Dan inilah semua manusia-manusia yang Allah sedang beri hidayah. Allah sayang dia, Allah kasih dia. Subhanallah. Dan tengok dengan siapa kita berkawan. Dengan siapa kita berkawan? Kita duduk kat mana sekarang? Kita duduk dalam kumpulan mana sekarang? Nampak tak? Kalau kita duduk dalam kumpulan orang politik, cerita pihak lawan je lah. Yang pihak lawan cerita kita je lah. Tak habis-habis cerita politik sepanjang hayat. Subhanallah, percayalah. Kalau anda mati, orang politik datang ziarah anda, masih cerita pasal politik. Bukan cerita pasal anda, bukan cerita pasal akhirat dia. Dia masih cerita pasal politik. YB kalau mati, YB kalau meninggal dunia, hari dia meninggal dunia, hari ni orang nak fikir lah siapa calon dia. Nampak tak macam tu sekali? Ulama' berdapat tak ulama'? Ulama' ada? Tak ada. Orang tak cerita pasal nak ganti ulama'. Nampak tak? Orang sedih, perginya ulama' tidak berganti. Nampak tak? Apa beza ustaz dengan YB? Ustaz masuk kedai, semua orang nak bayar dia. Tapi YB masuk kedai, dia kena bayar semua orang. Faham tak? Faham tu? Faham tak? Faham? Sampai YB pun takut masuk kedai. Kalau ustaz masuk kedai, dia tak belanja orang tak marah. Orang rasa terkilan sebab tak belanja ustaz. Tapi YB kalau masuk kedai, dia buat bodoh je dia makan, tanpa ambil tahu tentang orang lain, orang akan maki amun tu. Kedekut YB. Kan? Apa salah belanja orang makan? Nampak kena debat-debu. Nampak tak? Ustaz kalau datang masjid dengan ulama' datang masjid, ustaz datang masjid dengan YB datang masjid, mana sama? YB datang masjid paling tinggi lah, paling depan.
Kan? Tapi ulama kau datang, dia hantar paling depan. Mengimamkan solat. Nampak tak? Itulah hebatnya ulama berbanding YB. Nak kerja mana? Nak jadilah orang yang Allah sayang. Kan? Tak perlu kita jadi ulama, tapi kita jadi orang yang Allah sayang. Orang yang Allah sayang tu Allah muliakan. Percayalah, Allah muliakan kat dunia. Kalaupun manusia tak muliakan dia, tapi Allah dah muliakan dia, dah cukup. Alhamdulillah. Boleh faham tak tu? Jadi kita nampak tak kat dunia, bergebut-gebut orang nak jadi pemimpin. Tak ada untung menjadi pemimpin ni. Sebab dibebankan dengan tanggungjawab yang besar. Nampak tak? Riba pun tak settle lagi. Nampak tak? Perjuangan riba pun tak settle. Macam mana tu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Walaupun dah ada bank Islam, alhamdulillah lah. Kan? Banyak bank Islam, tapi kan kena ambil berat benda-benda ni semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Dan saya rasa kita kena undur diri sebab 12.54. Waktu zuhur dah masuk. Dah hampir masuk. Kan? Walaupun ada soalan. Apa soalan tu? Dah masuk zuhur ni, apa dia? Soalan daripada Balkis As. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta huraian dan nasihat apa harus saya buat untuk menantu yang zalim, cuba pisahkan anak dan cucu dari ibu bapa dan bermusuh dengan kaum keluarga. Saya jawab besok tak boleh puan. Yang penting puan sebagai seorang ibu, doa puan paling mustajab. Doa puan jangan berhenti. Saya dah buat Pak Riz, tapi masih lagi. Jangan pertikaikan Allah tak bagi lagi. Pertikaikan kita sedang mempertikaikan Allah sebab tak bagi lagi. Doa berterusan sebab antara amalan yang mana orang terlepas pandang, ia adalah ibadah, ialah doa. Amalan yang orang terlepas pandang, yang itu adalah ibadah, ialah doa. Anda teruskan ibadah anda, doa. Besok saya terangkan lebih detail. Puan masuk besok besok insya-Allah ada rezeki kalau Allah panjangkan usia, dipermudahkan segala urusan, kita masuk. Sebab saya nak detail payah pasal dah 12.55, jam saya 12.55, masuk waktu di Melaka 12.58. Kan? So saya ada 3 minit, saya kena henti. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah berkati perjuangan kita. Minta maaf saya yang salah sebab live saya terlewat ni. Insya-Allah saya cuba baiki untuk dipermudahkan live kita besok, dipercepatkan insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Ingat banyaklah menangis untuk akhirat kita. Cari salah sendiri, bukan cari salah orang. Kita terlalu banyak cari salah orang. Carilah salah sendiri. Insya-Allah kita akan jumpa siapa kita, yang mana kita faham. Kitalah yang akan balik. Kitalah yang nak jawab. Kita nak dipertanggungjawabkan. Yang sakitnya besok kita, yang bahagianya juga kita. Kenapa kita nak cek salah orang? Kenapa kita nak pandang orang? Pandanglah diri sendiri. Perbanyakkan pandangan muka atas dirimu, kamu akan jumpa banyak silap dirimu. InsyaAllah. Terima kasih semua. Belajar untuk menerima kesilapan, belajar untuk menerima kekurangan. InsyaAllah kita akan jadi manusia yang sangat-sangat Allah muliakan. InsyaAllah. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Okey, itu dia tadi perkongsian daripada Pak Riz. Buat anda semua yang bersama dengan live Pak Riz, terima kasih banyak, syukur Alhamdulillah. Okey, sebentar saja lagi akan masuk waktu zuhur, jadi live ini akan dihentikan sebentar saja lagi. Okey, saya daripada tim Pak Riz ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua yang hadir ke dalam live Pak Riz pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang hadir dan share. Tak lupa juga kepada anda yang hadir kemudian hantarkan bintang kepada kita. Terima kasih banyak. Diharapkan pada anda yang bersama dengan live Pak Riz ini, yang sentiasa support, yang sentiasa sokong, yang tak putus-putus sokong, yang tak putus-putus share kita punya live, yang tak putus-putus untuk berikan kita bintang pada hari ini. InsyaAllah terima kasih banyak kepada anda. Okey, kepada anda semua yang bersama dengan live Pak Riz, okey, jika anda belum lagi mendaftar untuk menyertai kelas online Pak Riz, jadi anda boleh respon di ruangan komen, tulis di ruangan komen Ar-Rayyan ataupun As-Sakinah, dua kelas online yang berbeza yang akan disampaikan oleh Pak Riz, insya-Allah. Jadi pada anda yang nak tahu lebih lanjut, boleh WhatsApp tim Pak Riz. Okey, tim kita akan tinggalkan link untuk WhatsApp. Jadi anda boleh tekan saja link tersebut, terus direct WhatsApp kepada tim Pak Riz, insya-Allah. Kepada anda yang nak memberi sumbangan kepada Madrasah Pak Riz, Madrasah Tahfiz Al-Quran Ar-Rabiatul Adawiyah, okey, nombor akaun sentiasa bergerak di paparan anda. Bank Islam Akademi Rabiatul Adawiyah, insya-Allah. Jadi anda yang nak memberikan sumbangan boleh transfer ataupun bank in, ataupun anda boleh masuk ke page Pak Riz. Di situ ada Senang Pay, yang mana serendah RM2 anda boleh menyumbang untuk Madrasah Pak Riz, insya-Allah. Jadi kepada anda juga yang nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan Madrasah Pak Riz, Madrasah Tahfiz Al-Quran Ar-Rabiatul Adawiyah, jadi boleh berhubung dengan tim Pak Riz. InsyaAllah kita akan terangkan lebih lanjut berkaitan dengan madrasah, insyaAllah. Okey, kepada anda juga yang nak mendapatkan air Iqra' Syifa 30 juzuk, air yang telah dibacakan dengan 30 juzuk sebagai satu ikhtiar untuk Pak Riz mendapatkan dana Madrasah Pak Riz, jadi boleh berhubung dengan tim kita juga. Jadi insyaAllah. Tak lupa juga kepada anda yang
nak Pak Aris bantu anak-anak anda dalam program personal coaching, sama ada akhlak ataupun dadah, jadi boleh berhubung dengan tim kita insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada yang bersama dengan kita. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan kelas mengaji online bersama dengan Ustaz Hafiz daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Ar-Rabiatul Adawiyah, untuk kita perbetulkan bacaan kita, kelas mengaji kita insya-Allah. Dan juga jangan lupa untuk bersama dalam live Pak Aris esok. Okey, kita akan hentikan saja live ini kerana sudah masuk waktu zuhur. Anda semua baik-baik terbaik.